konvoi, pergi ke jalan Raja Laut, pusing dekat jalan Raja Imbi, pergi pusing ke jalan Bukit Bintang, masuk jalan Hill, pergi jalan Raja Abdullah. So panjang-panjang jalan, dung dung ceng, dung dung ceng, dung dung ceng. Dia maki Melayu. Masa tu slogan mereka bawa, Malaysia, mampus Melayu. Baru menang sebiji 2 kursi. Mampus Melayu, Malaysia, Malaysia, Malaysia. Malay tu Melayu, si tu mampus. Sebab tu Cina tak suka angka 4. Sebab angka 4 ni Yi Sam Si mampus. Sepanjang-panjang jalan mereka jumpa saja polis Melayu, lancau punya polis Melayu. Mereka jumpa budak-budak muda Melayu. Ini Melayu Sakai. Nampak orang Melayu berkumpul kat Kampung Baru. Ini Cibai punya Melayu. Dia sampai dekat Raja Abdullah, orang Melayu tengah berkumpul. Mereka kata, woi Melayu Sakai, pergi masuk hutan. Ini negeri Cina sudah kontrol. Tuan-tuan, yang saya cakap ni bukan daripada kedai kopi. Ini laporan Mageran Kertas Putih 6 Oktober 1969. Jelas diceritakan apa yang berlaku. Sikap chauvinis, resis DAP. Kemudian berlaku peristiwa budak-budak Melayu daripada Setapak nak masuk ke Kuala Lumpur. Mereka tahan di jalan Setapak. Mereka pukul, tikam, mati. Kemuncaknya berlaku peristiwa pembunuhan Mak Minah. Tahu Mak Minah? Tahu Mak Minah? Makcik masa manis cerita nak minta makcik pingpong pekpok tu. Makcik yang minta ke depan daripada piramidi tu. Makcik Mak Minah ni terkenal masa tu. Dia keluar daripada panggung federal. Mereka ambil parang, mereka huduk perut Mak Minah, mati terburai kali perut. Orang Melayu dengar, orang Melayu dah tak sabar, hilang sabar. Berkumpul lah. Geng Sungai Manik turun, geng Kelang turun, geng Parang Panjang turun, geng Keris Terbang turun, geng Selendang Merah turun. Mengamuk orang Melayu hari itu. Cari Lim Kit Siang mana, cari mana dia chauvinis ni. Mereka nak penggal leher mereka. Mereka berkumpul di Balai Datuk Harun, hujung Kampung Baru. Lalu beberapa ekor budak Cina siap biadab. Keluar beberapa orang geng ni. Dia penggal leher budak-budak, bawa kepala tu ni dia. Pum! Berlaku 13 Mei. Habis dia bakar orang rumah Cina. Orang Melayu dah hilang sabar masa tu. Kerajaan isytiharkan darurat. Kerajaan isytiharkan darurat bukan nak selamatkan orang Melayu. Masa tu geng Sungai Manik dah turun, Selendang Merah dah turun, Parang Panjang dah turun, Keris Terbang dah turun. Orang Melayu dah mengamuk hari itu. Kalau mereka tak ditahan, kalau mereka tak dihalang, kiciang kepala dekat Sungai Kelang, kaki kat Sungai Gombak, mereka akan cari Lim Kiciang. Tapi namanya kerajaan Melayu, dia jaga keselamatan chauvinis biadab ni. Mereka isytiharkan darurat. Orang Melayu, bila kerajaan dia kata balik, dia bertolak ansur. Ni orang Melayu, kena tolak beransur, kena tolak beransur, kena tolak beransur. Dia balik ke Sungai Manik, balik ke Kelang, simpan balik Selendang, simpan balik barang. Akta darurat, peristiwa darurat diisytiharkan nak selamatkan chauvinis ni, bukan nak selamatkan orang Melayu. Tak serah diri. Saya sebut dalam parlimen, kamu patut berterima kasih kepada kerajaan kerana mereka isytiharkan darurat. Kalau tidak, kamu pun tak ada dah kat dunia ni. Tapi namanya kaum chauvinis resis ni langsung tak berterima kasih. Kita ingat dengan dasar satu Malaysia yang dibawa, mereka akan sedar diri bersama dengan kita bangunkan negara. Tak, sikap chauvinis terus. Berpuluh tahun berlaku langsung. Tahun lepas, Ngah Komeng, Setiausaha DAP Perak, ahli Parlimen Taiping, buat satu ucapan. Dia kata apa? Dia maki orang Melayu. Dia kata ini Menteri Besar Zamri, orang Melayu ni black metallic, haram jadah, dia kata. Tapi yang malang tuan-tuan, tahun 69 DAP, Kisiang dan lain-lain maki hamun orang Melayu atas lori DAP, bendera DAP. Tahun 2011 Ngah Komeng maki orang Melayu atas pentas PAS, belakang bendera PAS, depan pengikut PAS. Pengikut PAS takbir bagi derma lagi tuan-tuan bila dengar mereka dimaki orang Melayu. Dah kira babi bapak ni. Dah kira babi. Sanggup kamu biarkan orang Melayu dihina macam tu atas pentas kamu, kamu takbir lagi? Mana pergi akidah kamu? Mana pergi pegangan kamu? Tak ada maruah dah ke? Tak ada harga diri dah ke?
Gila sangat nakkan undi Cina ni, gila sangat nak undi orang bukan Islam ni, sampai jual bangsa sendiri. Berlaku tak jauh daripada sini tuan-tuan. Kentucky Fried Chicken ICT beratur nak beli Kentucky. Anak Melayu kerja part time, bagi tahu ayam dah habis. Bukan dia nak balik, cakap baik-baik, kata baliklah, tak apa nanti datang balik. Tak, dia kata cibai Melayu. Tuan-tuan, tahun 69 mereka hina orang Melayu. Saya tanya orang-orang Melayu Kampung Baru, mereka kata zaman tu orang Melayu punya dihina. Pergi pasar nak beli bawang, nak beli cili, nak beli apa, covini ni tunjuk dengan kaki je. Mau angkat. Tak mau angkat sudah, kita tak mau you punya orang. Kita ingatkan sikap tu dah tak ada. Ada lagi. Kurang hajar, biadab. Berani dia minta kita semua minta maaf pasal ISA. Kamu minta maaf dulu. Tapi ini nama kita. Ini DAP. Tuan-tuan tengok apa jadi kat Selangor. Baru berapa tahun pemerintah? Tak sampai berapa tahun. Baru 3 tahun. Ayah anda Syaribah saya bawa cawan tu yang saya suka. Teh tarik pula tu. Memang sampai 2 pagi nampak. Saya confident sebab ayah anda Syaribah ni dia dah jampi, saya tahu. Tuan-tuan, kita tengok apa jadi kat Selangor. Baru 2-3 tahun pemerintah. Kerajaan Selangor bawah UMNO Datuk Harun Idris jaga orang Melayu. Datuk Harun dia pandang jauh. Dia tahu satu hari nanti Selangor akan bangun. Dia tahu Selangor ni akan membangun banyak perniagaan, banyak bandar-bandar besar, sekolah-sekolah hebat duduk di bandar. Dia tahu tu. Maka Datuk Harun tubuhkan satu yayasan, Yayasan Selangor. Tubuhkan PKS. Yayasan Selangor diberi peruntukan. Dibuat asrama-asrama anak Yayasan Selangor. Pasal Datuk Harun tahu sekolah bagus-bagus letak di bandar. Anak Melayu duduk sekincang Sungai Besar, Sabah berenam jauh. Datang Kuala Lumpur nak belajar sekolah bagus, tak ada tempat tinggal. Buat asrama Yayasan Selangor. Boleh anak-anak Melayu datang. Ramai, ribu dah anak-anak Melayu Selangor datang belajar duduk di Yayasan Selangor. Berpuluh asrama Yayasan Selangor dibina. Nak selamatkan, nak bagi pendidikan kepada anak-anak Melayu. Apa jadi dengan asrama-asrama ni? Tengah kita duduk cakap ni, tengah kita duduk berceramah ni, lori, gentolak, bulldozer sedang masuk merobohkan asrama Yayasan Selangor di Kampung Pandan sebelah sekolah Ahmad Baki. Habis asrama tu diberi kepada puak-puak chauvinis ni nak bangunkan kondominium. Habis tuan-tuan, asrama-asrama Yayasan Selangor dirampas. Datuk Harun tahu Institut Teknologi Mara adalah satu-satunya institusi untuk anak Melayu belajar tinggi. Maka dia pastikan, dia tahu lagi berpuluh tahun ITM ni perlu besar, bukan saja di Shah Alam, di tempat lain. Maka Datuk Harun reservekan tanah-tanah tertentu, buat yayasan, simpan tanah ni. Nanti bila ITM perlu besar, kita buat di sini. Rampas tanah di Hulu Selangor, tanah YBK habis. Anak Melayu dah tak ada tempat nak pergi. Tuan-tuan, Datuk Harun Idris tahu bahawa satu hari nanti bandar-bandar di Selangor akan membangun. Harga akan jadi mahal. Orang Melayu nanti tak ada tempat. Dia buat Yayasan Selangor, dia beri tanah di tiap-tiap bandar. Yayasan Selangor ada tanah di bandar-bandar besar dalam negeri Selangor ni. 2 ekar, 10 ekar, 20 ekar, 18 ekar. Supaya bila bandar-bandar ni membangun, besok nanti orang Melayu ada tempat dalam bandar. Dia boleh pergi. Apa jadi? Baru 2-3 tahun perintah, rampas habis tanah-tanah ni. Terbaru kita diberi maklumat, saya ada dokumen tu. Tanah Yayasan Selangor yang direservekan untuk orang Melayu buat bangunan untuk perniagaan dan lain-lain di Bandar Kelang, tengah-tengah Bandar Kelang, 18 ekar. Dirampas tanah tu, diserahkan balik kepada Menteri Besar Incorporation dan diserahkan kepada puak-puak chauvinis ni. Tak tahu nak buat apa. Dalam rekod dia tulis nak dibina tokong dalam tu. Habis tanah orang Melayu. Datuk Harun Idris tahu orang Melayu hidup tak senang, tapi orang Melayu perlu ada di bandar untuk seimbangkan masyarakat Melayu, Cina, India. Maka yang Datuk Harun Idris tubuhkan PKS, buat rumah-rumah murah supaya orang Melayu, pion, kerja pejabat, orang driver taksi ada tempat nak tinggal di pinggir-pinggir bandar. Buat rumah-rumah PKS, harga murah, beli bayar terus pada PKS, bayar bulan-bulan. Contoh dia di perumahan Taman Keramat Jelatik, 3 km je daripada Kuala Lumpur.
Buat rumah PKNS kat situ. Rumah berapa bilik, pion, driver taksi, pekerja ala pelora, ada apa-apa boleh duduk situ. Beli supaya pastikan tak boleh ambil, sebab dia dah bayar. Buat kedai bawah, buat tempat kedai kain, buat kedai makan, buat pos office, buat pejabat TNB, buat kedai repair TV, buat kedai repair basikal, buat kedai repair motor, supaya orang Melayu boleh hidup sendiri kat situ, supaya mereka boleh pergi kerja kat bandar Kuala Lumpur. Apa-apa jadi di Kuala Lumpur, orang Melayu ada. Taman Keramat kita semua tahu, 100% orang Melayu. Tak sampai 3 tahun memerintah, tuan-tuan, mereka rampas tanah. Mereka rampas, guna kuasa bawah akta pengambilan tanah. Mereka halau habis orang Melayu di situ. Tengah kita bercakap ni, tuan-tuan, lori je tolak sedang masuk, dah rata pun tempat tu. Tuan-tuan naik LRT sampai stesen Jelatik, tuan-tuan tinjau ke belakang tu, tuan-tuan tengok tanah kosong, padang terkukur. Itulah dulunya tempat perumahan orang Melayu pinggir bandar. Habis. Oh, mereka kata UMNO pun buat. UMNO buat di Kampung Kerinci, UMNO buat yang sama di Kampung Baru. Lain. Kampung Kerinci diberitahu pada penduduk situ, kita nak bangunkan balik sebab rumah dah tak sesuai satu bilik. Kita nak ambil rumah ni sebab kita nak bina balik cantik, bangunan tinggi-tinggi. Kamu tak mampu nak bina, kami boleh bina. Kerajaan bina, kerajaan bagi peruntukan, kerajaan bagi pampasan, bukan halau keluar. Bagi tempat tinggal dulu, kampung Muhibah dan lain-lain. Duduk sementara sini dulu. Kami nak bina kondominium ni, cantik, 3 bilik, 1000 kaki lebih, kemudian selesa. Kamu boleh duduk dengan selesa, dapat pampasan, dapat penempatan sementara, masuk balik besok free. Apa yang nak risau? Untuk mengimbangkan kos, bina unit-unit lain supaya boleh jual untuk tampung apa yang mereka nak diberi. Kampung Baru macam tu juga. Kampung Baru nak dibangunkan, dulu diberi seorang 8,000 kaki persegi, sekarang dah kecil. 8,000 kaki persegi boleh buat rumah sebiji je. Anak, nama dah ramai, macam mana nak bangunkan? Maka dibuat satu perbadanan PPKB, Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Bukan nak rampas tanah-tanah Kampung Baru, tapi nak bantu mereka. Panggil tuan-tuan tanah ni 5-6 orang. Kau 8,000, kau 8,000, kau 8,000. Kau berapa orang anak? 7, kau 12, kau berapa? Okey, kamu kan cantum, kita bina kondominium mahal, tinggi. Tak ada duit, kita bagi. Nah, 200 juta. Tak ada tempat tinggal, pergi tinggal sementara dulu. Siap besok, kau ambil. Kau 12 anak, 12 orang anak, ambil 12 unit. Kau 8, ambil 8 unit. Kau berapa? Semua dapat rumah sebiji seorang dalam bandar Kuala Lumpur. Bina lagi 20-30 tingkat untuk buat hotel, untuk buat pejabat, supaya mereka yang duduk tu boleh dapat hasil daripada situ. Tanah tak hilang, pembangunan dapat, mereka hidup selesa. Apa masalah? Yang mereka buat di Taman Keramat, mereka rampas tanah tu, bagi pampasan 7-80 ribu pada orang Melayu, halau keluar tak tahu nak tinggal mana. Kemudian mereka tak bagi balik unit tu. Mereka bagi tahu pada orang-orang Melayu tu, kami nak bina kondominium mahal. Kalau kamu nak, kamu beli. Paling murah 600,000, paling mahal 1.3 juta. Mana driver taksi nak mampu beli? Akhirnya habis. Siapa yang beli hari ni? Berebutlah token Cina daripada Hong Kong, daripada Taiwan, daripada merata tempat, berebut nak beli tanah pinggir bandar. Siapa tak nak? Habis satu kampung Melayu hilang. Tuan-tuan, itu baru 3 tahun merintah. Tuan-tuan boleh bayang apa nak jadi kalau mereka dapat kuasa kerajaan pusat? Tuan-tuan, jangan gadaikan nasib masa depan agama, bangsa dan negara kita. Jangan. Kita ada selisih politik tak apa, kita ada perbezaan dari segi politik tak apa, tapi dalam hal agama, hal bangsa, hal negara, kita kena bersatu untuk menyelamatkan generasi kita yang akan datang. Itu yang dibuat oleh Dato' Harun Idris dulu, itu yang dibuat oleh Tun Abdul Rahman dulu, itu yang dibuat oleh Tun Razak dulu, itu yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin dulu. Datang pokok parasit ni, habis semua digadai. Konon atas nama demokrasi, konon atas nama hak asasi, konon atas nama persamaan, habis. Tuan-tuan, tak boleh sedap dia tarik ni pasal. Saya nak tutup di sini, tuan-tuan. Saya nak cerita
Bukan saja Anwar ni boleh merosakkan kita, bukan saja Anwar ni boleh menyesatkan kita seperti tuan-tuan tengok apa jadi pada PAS. Tapi tuan-tuan, Anwar ni tuan-tuan, kalau dia jadi Perdana Menteri, kalau dia jadi kerajaan, dia akan meletakkan negara kita bawah cengkaman urutan negara asing. Saya bukan nak cerita pasal Yahudi, tu panjang cerita dia. Tapi saya nak cerita tu dari segi video Dato' SK. Video Dato' SK. Oh, bila kita cakap pasal video Dato' SK, Ustaz PAS melompat. Oh, kazaf pada otak benda. Ulama' Ustaz PAS ada yang telefon saya, minta saya datang jumpa. Saya tanya pasal apa Ustaz? Entah ada ke video tu? Boleh lah Ustaz, kalau nak tengok saya usahakan. Tolong bawa, pergi. Malam-malam butuh orang tak nampak, pergi. Supaya pasal takut Ustaz malu, pergi tunjuk. Main, cari. Tengoklah Ustaz ni pun, dia besar punya ya. Tu saya tambah tu. Saya kata besar Ustaz. Janganlah otak kuning pula saya kata gambar video tu besar. Otak kuning. Tuan-tuan, ada yang tengok, Astaghfirullahaladzim, Anwar. Terus dia cakap Anwar, dia tahu tu Anwar. Ada yang kita tengok, dia malu sikit, dia kata tak pergi jauh sikit. Kita pun pergi lari, duduk tepi nak tengok. Dia tengok, ada yang nitik mata. Ada yang seorang tu sampai Allah, Anwar besar punya Anwar. Terkejut dia tuan-tuan, terkejut beruk. Tuan-tuan, bila dengan kita, Anwar, dia confirm 110%. Tak ada cakap kazab, tak cakap apa, confirm Anwar Ibrahim. Tapi bila isu tu terdedah, orang yang nak pengsan, orang yang urut dada, orang yang nak sakit jantung ni, apa kata? Kazab, empat saksi, ini semua besi. Tuan-tuan, mereka tahu, mereka tipu diri mereka sendiri. Mereka tahu itu Anwar Ibrahim. Mereka sekarang pokok siang malam, surau masjid, mimbar, tazkirah, ceramah, kuliah. Kazaf 4 saksi, tak cukup 4 saksi. Kepala otak kau. Betul saya baca kitab lain tuan-tuan. Orang PAS, saya nasihatkan baca sendiri Seksyen 50 Enactment Hudud PAS 1993 Kelantan, 2001 Terengganu. Baca Seksyen 50 tu. Enactment Hudud PAS ni disebut kata apa? Dalam keadaan kamu tak boleh buktikan sesuatu pertuduhan bawah hudud kerana tak cukup 4 saksi, hendaklah dituduh di bawah takzir berdasarkan karinah, circumstantial evidence, dokumen, video, report polis, forensik dan lain-lain. Apa masalah? Ini memang kamu sendiri tu. Ini kazaf, 4 saksi tak cukup, tak boleh, haram tengok fitnah. Otak letak kat lutut. Tuan-tuan, saya nak tanya orang-orang PAS. Dato' SK kata dia nak dedahkan video tu bukan nak buktikan Anwar berzina. Dia nak kata kawan Dato' SK kawan baik Anwar Ibrahim. Dia bukan ahli UMNO. Dia kawan baik Anwar Ibrahim sejak 1995, zaman di mana Perdana Menteri. Dia kata apa? Dia kata dia ada bukti kawan dia ni tak layak jadi Perdana Menteri. Kalau tak percaya kamu tengok, kamu cam lelaki itu siapa. Tu saja tujuan dia. Tak boleh kan? Saya pernah tanya. Kebetulan saya nak pergi ceramah satu tempat, ada satu ustaz PAS kawan saya pula tu. Duk bagi ceramah kuliah maghrib, hentam saya. Kazam 4 saksi tak cukup, ini apa punya, tak guna, balur, bariul Baghdad, macam-macam dimaki. Saya diam, saya kebetulan ada situ, dia tak tahu. Saya dah dengar kata, malah pergi, tak apa. Kau cakap lah kau nak cakap. Habis ceramah kita tak memalukan orang. Habis ceramah tengah makan, saya pergi jumpa dia. Cik, entah cakap tadi apa? Allah, anak, kepala anak, buah kanak. Anak, buah kanak ni entah. Entah kata kazak, entah kata 4 saksi. Anak nak tanya sikit. Saya tanya di sini. Anak tanya sikit. Kalau lah entah tengah ceramah kat masjid ni, maki hamun orang, fitnah orang, kutuk orang, tiba-tiba kat rumah datang perompak masuk rumah entah. Masuk rumah entah, rompak sana sini, nampak bini entah baru keluar. Baru keluar dari bilik air berkembang. Dia geram tengok, dia tabur kat situ. Lepas tu dia lari balik.
Anta balik pada masjid tengok, hai apa hal ni? Mina apa hal ni? Saya kena rogol bang, saya kena rogol. Siapa rogol? Tak cam, saya tak tahu. Polis pun datang. Cikgu cepat datang, bini saya kena rogol. Polis weh datang. Datang tengok. Ustaz kenal ke siapa yang masuk tadi? Cam tak? Mana saya nak cam, saya kat masjid tadi maki amur, saya tak tahu. Oh Ustaz tak cam, tanya bini. Bini, Mina, awak cam ke siapa yang masuk? Mana saya nak cam, saya tak nampak. Habis macam mana? Ustaz tak ada, bini tak cam. Tak ada bukti lain ke? Kebetulan rumah kami ada CCTV. Ada video. Kami pasang. Amai, apa boleh cakap? Apa boleh cakap tu? Polis mesti tanya, mai nak tengok. Kami nak tengok. Apa Ustaz ni akan jawab? Tak boleh lah Ustaz. Tak boleh lah cikgu. Pasal apa tak boleh? Tak cukup 4 saksi. Ini kami punya presiden kata ni semua besi. Nak jawab macam tu? Kalau jawab macam tu, polis juga jawab. Ni apa punya Badiul Baghdad bangang ni? Polis nak tengok, bukan nak tengok rogol tu. Polis nak tengok, nak camkan siapa masuk rompak dan rogol bini kau tu. Polis nak cam siapa orang yang masuk. SK nak bagi tahu kat kita, tengok video tu, cam tak laki tu. Kalau cam, laki ni tak layak jadi Perdana Menteri, tak layak jadi pemimpin. Tu saja. Itu pun tak boleh, kazam 4 saksi, bodoh. Tuan-tuan, itu tak penting. Pada saya itu tak penting. Bak dia main kondi-kondi dengan Cina tu dia punya pasal. Tapi tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan, siapa buat video tu? Siapa buat video tu? Bukan SK. Tak, kalau SK buat video tu, dia ada dalam yang jalan-jalan gini-gini, itu dia tu. Takkan SK nak buat drama kondi-kondi dia kat dalam tu. Bodoh lah sangat dia tu pun. SK jumpa. Kalau tuan-tuan tengok video kedua yang Anwar dengan dia naik lift, turun lift tu, tuan-tuan tengok, perhati tutup tangan Anwar. Masa naik lift jam ada, turun lift jam tak ada. Jam tertinggal kat atas. Main kondi-kondi jam tertinggal. Suruh SK naik atas balik. SK naik atas balik. Buka-buka pintu, tengok Anwar tengah pakai spender, tengah pakai baju. Tanya Anwar tu, alah nampak itu jam ke? Tak lah nampak. Oh tak lah nampak. Tak apa, kita cari. Dia pun cari, bawa katil, cari kat situ, cari kat sini, buka mari tak jumpa. Dia nampak satu laci. Laci ni berkunci. Dia pun heran, apa kunci ni? Dia rentak, tarik, rentak, buat. Apa ranjat SK. Pasal dia tu panjat. Bukan dia nampak jam tu, ada perakam video. Dia ambil, dia angkat. Bila dia angkat, Anwar itu tengah pakai spender tu, dia nampak, ayah ala video. Anwar itu terpenganjat. Anwar itu terpenganjat. Bukan dia takut video tu ambil gambar, dia kondi-kondi dengan Anwar ni. Dia takut video tu rakam, dia curi jam tu, dia yang kebas. Bila dia nampak video tu, ayah sorry ha, alah ambil balik. Itu yang dia bagi balik kat SK jam tu. Tu yang SK dapat jam tu. Tuan, saya nak tanya tuan-tuan, siapa buat video tu? Siapa buat? Tuan-tuan tahu tak, ada 4 kamera. Kamera tu dipasang kat dinding tu. Maknanya apa? Wire tak nampak, kamera tak nampak, kamera tu kecil. 4 biji. Yang tuan-tuan tengok tu angle 4. Dia ada angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. Yang pasang, maknanya tuan-tuan, orang yang pasang tu Anwar tahu Anwar kat situ. Dia dah ikut. Pasal SK kata dia dah bawa Anwar ke bilik yang sama berapa kali. Dia dah tahu, maknanya dah ada orang ikut Anwar. Dan orang tu tahu tu bilik tu. Dan orang tu pergi pasang kamera tu tuan-tuan, nak pasang makan masa. Sebab dia nak buat piping, nak tebuk dinding tu, nak wire tu tak nampak. Pasang pula perakam dalam laci tu, kunci dah. Tuan-tuan, nak dapat kamera tu satu hal dah mahal. Nak pasang tu perlukan kepakaran supaya nampak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok semua angle 4 tu, tak boleh lari dah. Tak boleh lari. Tapi SK bukan nak aibkan Anwar, dia nak tunjuk gambar muka tu. Kalau dia tunjuk 4 angle tu tuan-tuan, maknanya orang tu ada kepakaran. Dia ada masa, dia ada dana, dia ada. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia yang nak mengikut Anwar Ibrahim? Kita tak tahu sebenarnya. Tapi kita boleh agak dah. Sebab Lee Kuan Yew dalam pendedahan Wikileaks, Lee Kuan Yew disebut daripada berjuta-juta kabel yang didedahkan. Kabel antara Amerika dengan Australia, kabel antara Kanada dengan Britain, kabel Saudi dengan Amerika, kabel antaranya Singapura dengan Amerika.
Dalam banyak-banyak juta kabel tu, ada satu kabel Lee Kuan Yew kepada Amerika. Terang Lee Kuan Yew tulis kat situ, sikit je ayat dia. Bahagian risik Singapura dengan kerjasama bahagian risik Australia, ada bukti teknikal tentang Anwar Ibrahim. The intelligence of Singapore with the cooperation of the intelligence of Australia has technical evidence of Anwar Ibrahim. Technical evidence digital. Benda digital ni adalah technical. Ujung tu Lee Kuan Yew tambah kati lagi. Dia kata apa? Anwar Ibrahim walks into the trap. Anwar Ibrahim masuk dalam perangkap. Tuan-tuan, kita tak tahu. Saya pun tak mau tuduh Singapura tu buat ke tak, sebab kita tak ada bukti. Tapi kalau Singapura ada video yang Dato' SK dapat tu, mungkin dia tak ada video sebelum tu. Video tu dah pasal lama. Kalau mereka ada video lain, bukti lain, kegiatan lain, macam mana? Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Singapura pasir dah habis, tanah dah tertempat, air tak ada, mana dia ada air? Perjanjian dah tamat. Satu perjanjian dah tamat, satu lagi perjanjian 2063 tamat. Laut tak ada. Itu yang kapal selam dia turun naik, tak ada ke mana? Sebelah kiri Laut Cina, sebelah kanan Selat Melaka, kita punya. Kapal terbang dia terbang, tak boleh terbang dia nak masuk Johor. Terpaksa letak kat Australia. Pesawat tempur Singapura duduk di Australia, 2 jam perjalanan kemari. Tiba-tiba Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tentu tahu apa jadi? Tiap-tiap tahun kita ada bilateral dengan Singapura, perjanjian dengan Singapura. Najib jadi Perdana Menteri, mereka tak boleh ugut sebab dia tak ada masalah. Dia tak ada problem. Kalau dia ada problem, dah lama mereka picit dia. Saya tengok sendiri tuan-tuan, depan Presiden Amerika, depan calon Presiden Amerika, depan pengerusi jawatan kuasa hal ehwal luar Amerika, Congressman Berman, Senator John Kerry, Hillary Clinton, Madeleine Albright, Al Gore, ni semua kawan-kawan Anwar Ibrahim, very powerful. Berman, pengerusi jawatan kuasa hal ehwal luar, kalau dia kata sanction Malaysia, bungkus kita. Kalau dia kata sekat ekonomi Malaysia, bungkus kita. Kawan baik Anwar. Bila PM pergi jumpa, saya pula kebetulan dapat keistimewaan ikut PM. Tak ramai, kami 2-3 orang je dapat jumpa, pergi. Dengar, saya tengok sendiri. Saya perhatikan. Mereka tanya pasal Anwar Ibrahim, House Anwar Ibrahim. Yang seorang tu lagi kurang ajar, are you going to free Anwar Ibrahim? Betul, kalau Najib ada problem, konon bunuh Altan Tuyah lah apa semua, tuan-tuan ingat dia tak ada bukti tu, kalau ada. Tapi Najib tak ada problem. Bila mereka tanya pasal Anwar, serius, tegas, Najib jawab apa? This is Malaysian problem, this is our local problem, this is our internal matter, this is a report by his own employee against him for sodomy, this is our law, let our court decide, don't interfere with us. Dia boleh jawab macam tu tegas, pasal dia tak ada problem. Tuan-tuan bayang kalau Amerika, kalau Anwar bincang dengan Lee Hsien Loong, hello Anwar, kita mau tu pasir, itu Selangor punya pasir mau semangkat semua Singapura. Itu kapal selam mau jalan Selat Melaka. Itu kapal terbang mau lalu sampai Kedah. Anwar nak kata apa? Tak boleh. Ini kedaulatan Malaysia. Anwar Ibrahim, apa ni? Mau cakap apa? Nanti mau tunjuk sama you. Tengok ni apa? Apa tu? Apa tu? Itu pipe bomba. Pipe bomba apa? You punya lah. Ayah, awak punya kan banyak pusat dia lah. Kan? Mati tu kan? Mati. Anwar nak jawab apa masa tu? Tuan-tuan, kita akan diletakkan bawah cengkaman dan ugutan asing. Sebab tu tuan-tuan, dah pukul 12 lebih pun. Banyak cerita ni, perlu cerita kisah Saiful lagi. Tapi nak cerita tuan-tuan, tolonglah ahli-ahli PAS, kawan-kawan saya khususnya, tolonglah. Kalaulah ditakdir kamu benci sangat ke UMNO, tak sokong UMNO, tak apa. Tapi janganlah bersekongkol dengan Anwar Ibrahim ni. Jangan bersekongkol dengan DAP ni. Jangan kamu benarkan parasit-parasit ni menguasai PAS. Mufarakah daripada mereka. Selamatkan akidah kamu, selamatkan agama kamu, selamatkan bangsa kamu, selamatkan negara kamu, selamatkan diri kamu itu sendiri. Sebab tu tuan-tuan, pada saya pendidikan saya jelas. Kalau tuan-tuan dalam pilihan raya ke-13 nanti, tuan-tuan pilih pangkah calon-calon pakatan, tuan-tuan pilih sokong calon pakatan,
tuan-tuan undi pakatan, tuan-tuan tampal poster dia, tuan-tuan pacak bendera dia, tuan-tuan jadi petugas dia, tuan-tuan sokong mereka dengan derma, tuan-tuan bermakna redha kalimah Allah dijual. Tuan-tuan redha Ibrahim dibiar di dalam kubur tak mandi tak kapan. Tuan-tuan redha anak bini tuan-tuan digadai. Tuan-tuan redha persekongkolan dengan DAP. Tuan-tuan redha komunis jadi idola. Tuan-tuan redha negara kita digadai digang. Tuan-tuan, maknanya tuan-tuan ingat pesanan Rasulullah SAW. Kamu nanti akan jadi kafir dalam keadaan kamu tak sedar, kerana kamu jual agama kamu. Janganlah jual agama kita, jangan jual bangsa kita, jangan jual negara kita hanya kerana untuk undi. Sebab tu tuan-tuan, tuan-tuan yang hadir pada malam ni punya tanggungjawab besar. Tuan-tuan kena pergi sebarkan, tuan-tuan kena bawa risalah ni. Tak mampu bercakap, minta CD. Ni banyak kamera ni. Tuan-tuan minta, mai pakcik ada RM18. RM18 beli 20 CD. Mai sini 20 CD, pakcik nak tabur dekat rumah orang pas ni. Biar mereka dengar. Tuan-tuan, tiap-tiap tuan-tuan jangan anggap diri tuan-tuan kecil. Walaupun usaha tuan-tuan tu kecil, tetapi besar di sisi Allah. Dalam keadaan kemungkaran yang berlaku ni besar. Sebab ambil cerita dalam Al-Quran, bila Nabi Ibrahim nak dibakar, Allah suruh tolong. Nah, burung-burung besar tak mau tolong. Burung ciak, burung pipit kecil ni tolong ambil air daripada kolam. Mereka cuba nak padamkan api Nabi Ibrahim. Burung-burung besar ketawa, bodoh punya burung pipit. Apa yang boleh buat air sikit kat paruh kamu? Tak mungkin padamkan api yang membakar Ibrahim. Tapi kata burung-burung ciak, sebagai iktibar kepada kita, kata burung-burung ini, kami tahu bahawa air di paruh kami ini tak boleh padamkan api Nabi Ibrahim. Tetapi kami berdoa kepada Allah supaya air yang sedikit ini, usaha yang sedikit ini akan memadamkan api neraka yang kelak membakar kami sebagai insurans kami di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan, ambillah contoh itu, jadikan iktibar, sama-sama kita berjuang untuk selamatkan agama, bangsa dan negara kita. Boleh tak boleh? Boleh! Boleh tak boleh? Boleh! Boleh tak boleh? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.